Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillah, pagi ini sekali lagi sebagaimana tiap minggu kita akan berada dalam majlis ilmu dianjurkan oleh Darul Wahdah. Pagi ini nampak ramai orang kalut sikit lah, cuti sekolah. Ada yang makan angin, ada yang makan kenuri, macam-macam. Tapi kuliah boleh diteruskan juga. Ini cukup hebatlah. Kehadiran walaupun tak ramai tapi tak menghampakan. Ada juga orang main rajin tuan-tuan, termasuk Tok Guru pun rajin sampai belaga. Alhamdulillah. Tak saya baca mesej Dr. Mazlan, kalut-kalut baca. Saya faham, saya selalu tiap minggu kedua. Kadang-kadang terpaksa diubah. Ubah tu Teman hantar mesej saya. Waktu tu saya tengah kalut, saya tengah baru habis kuliah di Al-Barakah Ipoh. Dia ramai kalut, tengok-tengok, ni Dr. Mazlan peringat aku dah ni minggu depan. Hak bawah lagi tak baca. Dia kata tak apalah, risaulah tu kali sekala tu. Baik, kita sambung bab kita hari tu. Kita sedang baca dalam bab apa itu ni, bersuci, iaitu tentang kita bersuci untuk melakukan solat lah. Kita baca tu kelebihan bersuci, kemudian tentang buang najis dan sebagainya. Sambungan pada pagi ini bab yang ke-6, yaitu babun nahyi an istiqbalil qiblati bi ghaiti aw baulin. Bab tegah daripada menghadap kiblat dengan buang air besar ataupun buang air kecil, kencing dan berak. Ada hadis yang melarang kita daripada nak qada hajat ni menghadap ke arah kiblat. Sebab kiblat ini adalah satu arah yang sangat mulia untuk kita melaksanakan ibadat solat sembahyang. Kiblat menjadi satu arah seluruh dunia. Orang Islam nak sembahyang mesti syarat sah sembahyang antaranya menghadap kiblat. Kita kena cari arah kiblat semampu mungkin untuk beribadat, untuk bersembahyang. Sehingga kalau kita tak tahu arah sekalipun, kita kena yakinkan diri kita arah kiblat tu di mana. Ikut ijtihad kita. Kita duduk di rumah, duduk di masjid, apa semua tak apalah, orang buat dah betul dah arah kiblat. Tiba-tiba kita pergi satu tempat yang kita tak tahu kok mana. Tanya orang, kiblat kat mana? Dia kata tak tahu. Kami pun tak pernah sembahyang. Apa pun tak ada kiblat. Jadi waktu tu nak buat macam mana?
Kita kena ijtihad. Ni kot ni aku yakin kot ni. Dia kena sembahyang. Ke mana kena cari qiblat. Jadi qiblat adalah arah untuk kita menghadap waktu mengerjakan sembahyang. Jadi untuk kita qada hajat, kencing ataupun berak, maka sangat-sangat dilarang kita menghadap ke arah qiblat, kecuali beberapa keadaan lah. Baik, hadis yang dia bawa mai kepada kita di permulaan bab ni, an Abi Ayyub Al-Ansari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblata bi ghaitin wala baulin wala tastadbiruha walakin sarriqu aw gharribu." Faqala Abu Ayyub, "Qadimna Syam fawajadna marahida qad buniyat mustaqbil al-qiblah fananharifa anha wa nastaghfirullah." Maksudnya daripada Abu Ayyub Al-Ansari, daripada Abu Ayyub Al-Ansari katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apabila datang kamu akan berak, maka jangan menghadap sekalian kamu akan qiblat, dan juga tiada dengan kencing pun jangan menghadap qiblat, dan jangan memberi belakang sekalian kamu akan dia, menghadap dan bagi belakang ketika buang air, dan jangan memberi belakang kamu akan dia, dan tetapi berhadap ke timur atau berhadap ke barat sekalian kamu. Gharribu, sarriqu au gharribu, berhadaplah ke arah timur ataupun ke arah barat. Kan, jangan berhadap dan membelakangkan qiblat. Maka kata Abu Ayyub, maka datanglah kami akan Syam, negeri Syam. Maka kami dapati jamban sesungguhnya telah dibangunkan menghadap qiblat. Maka kami miring kepadanya, daripadanya, miring sikitlah, dan kami mengucap istighfar akan Allah. Jadi ini hadis yang Rasulullah melarang kita nak buang air, kita berhadap ke arah qiblat ataupun kita membelakangkan qiblat. Jadi nak buat macam mana? Pastikan kita menghadap arah timur ataupun barat. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, bermula berak dan kencing itu satu perkara hikmah yang dijadikannya bagi sekalian manusia. Bukan untuk benda yang tak elok, kan? Tapi hikmah ni ada kebaikan. Cuba kita seminggu tak berak tengok, haru, jadi segah tu halal dah jadi. Kan, sebab kita duk makan tapi buang dah. Jadi satu benda yang mudarat kepada kesihatan. Jadi Allah Ta'ala bagi kan, tiap manusia dia kena buang apa yang dia makan. Itulah membuang hampas makanan yang tiada berfaedah bagi jisim. Kan, dia tak ada faedah, kan, dia berhampas-hampas dia. Maka membuang hampas yang busuk daripada air dan lainnya itu telah diajar oleh Nabi kita akan adabnya. Ada adabnya.
supaya jadi tiap-tiap gerak dan perbuatan kita tiada keluar daripada menjunjung suruh Allah dan menjauhi daripada tegahnya. Kita ni nak bagi apa yang kita buat sentiasa duduk dalam junjung perintah Allah dan jauh tegahnya, kan? Bukan saja dalam sembahyang, puasa, zakat, haji, tapi dalam apa pun. Sebab tu Rasulullah datang mengajak kita macam mana hidup nak jadi orang yang menjunjung perintah Allah. Sampai ke nak buang air pun Rasulullah suruh, tunjuk, kan, ajak kita supaya kita jadi orang yang kata apa nama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tak jadikan jin dan manusia melainkan menyembah aku. Menyembah tu bukan saja dalam sembahyang, apa pun yang kita buat, termasuk buang air. Sebab tu tak sama orang Islam dengan orang bukan Islam. Dia kena ada beza. Pakai baju ada beza, makan ada beza, buang air pun ada beza. Dia tak sama. Jadi Rasulullah bawa ni perbezaan ni lah. Kalau kita tak ikut, tak ada beza orang Islam dengan orang bukan Islam. Jadi sebab tu cantiknya Islam, dia lengkap. Allah kata, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam itu sepenuhnya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. Makna hak kita ikut tu hak lain daripada Islam tu syaitan. Lain daripada hak Nabi ajak kita tu syaitan. Jadi sebab tu kita duk ngaji, belajar ni nak bagi betul apa yang kita buat dengan kehendak Islam, daripada sebesar-besar perkara sampailah sekecil-kecil. Hari kita baca ni kan, cara nak buang air diajak. Baik, kemudian telah diajar oleh Nabi kita akan adabnya supaya jadi tiap-tiap gerak dan perbuatan kita tiada keluar daripada menjunjung Allah, menjunjung suruh Allah dan jauh daripada larangan dia. Barulah kita ni jadi orang yang taat kepada Allah dalam arti kata yang sebenar. Kan? Baik, masalah dikata buang air tadi dan hadis yang terbaca adalah pada masalah ini telah dikeluarkan oleh Imam Tirmizi hadisnya. Dikata dengarlah demikian bunyinya. An Abi Ayyub Al-Ansari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblata bighaitin wala baulin wala tastadbiruha walakin sarriqu aw gharribu. Jadi diriwayat daripada Abu Ayyub Al-Ansari, Nabi SAW berkata, apabila datang sekalian kamu al-ghaita, yakni untuk buang air kecil atau membesar, maka janganlah duduk menghadap kiblat dengan berak tu atau berkencing, dan jangan juga menghadap kiblat ketika kencing, dan jangan memberi belakang sekalian kamu akan dia, dan tetapi berhadap ke pihak timur sekalian kamu jika kiblat tiada kebetulan ke situ, atau berhadap ke pihak barat sekalian kamu jika kiblat tiada berbetulan ke situlah. Baik, kata Abu Ayyub, hadis ini lebih baik satu pada ini bab dan lebih asah daripada Abu Ayyub itu,
kan, namanya Khalid bin Zaid, ada juga yang bawa hadis ini. Lebih kurang macam tu yang asah. Masalah dia, berak atau kencing menghadap kiblat atau membelakangkannya. Bermula berak, dia kata, atau kencing menghadap kiblat atau memberikan belakangnya telah bersalah-salahan ulama pada rupa haramnya. Kan dia buat hadis tadi menunjukkan larangan. Jadi para ulama membahaskan hadis ini dan juga ada bersalah-salahan pendapatlah tentang rupa haramnya. Maka pada mazhab kita Syafi'i dan Maliki rahimahullahu ta'ala, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, kan, Imam Malik, bahwasanya haram menghadap kiblat dan memberi belakangnya dengan kencing atau berak di padang dan tempat yang tiada berdinding. Bagi Imam Malik dan Imam Syafi'i kata haram kita pergi menghadap kiblat tapi di padang yang tak ada dinding, kan? Jadi maknanya kalau ada dinding tak apalah, kan? Kemudian ada pun di dalam bangunan bunyan, dia kata, tiada haram ia dengan dalil hadis yang dalam masalah 58 dan lainnya. Maka itulah diriwayat oleh Al-Abbas dan Ibnu Umar dan Abu Subaik dan Ishaq bin Rahuyah dan Ahmad bin Hanbal. Itu satu pendapat, no? Jadi kalau kita buat bangunan rumah, kita buat bilik ayam, dia ada dinding, itu tak apa. Yang haram ialah di tempat padang yang tidak ada dinding, tak ada dinding apa, macam dalam kampung dalam parit dia pergi bubuh kayu tu, buat titi, dia pergi duduk atas titi tu lah, lepas pelung duduk. Lepas tu pula dinding dia apa dia tahu? Dinding dia kain pelekat. Ni cerita dulu kain pelekat. Dia kelumbung kain pelekat tu nampak biji mata. Lepas tu dia lepas ke bawah. Yang tu tak boleh. Dia kena cari arah timur atau barat, jangan arah kiblat. Ada pun rumah ada bilik air tu tak apalah, tu air tu sebagai dinding. Dinding kita beradab ke tu, rumah kita pun banyak lagu tu kan. Dalam rumah tak apa kan. Ni di padang dengan tuan-tuan perempuan silap balik pergi tukang katuk buang habis bilik air dalam rumah pasal betul dengan kiblat. Walaupun begitu, tapi elok kita nak buat rumah pun buat plan, walaupun ada dinding tu, kita jangan jadikan kita masuk bilik air, kita buang air, kita menghadap kiblat, tu lagi baiklah, kita lebih cermatlah. Tapi kalau ada dinding, bagi mazhab Syafi'i dan Maliki harus boleh. Kan walaupun boleh, asalnya tak ada dinding tak boleh. Jadi kita hak belajar, hak duk ngaji, hak duk berkuliah ni eloklah, eloklah walaupun ada dinding, pasal kita boleh ikhtiar kan. Lainlah tanah kita ni tanah pun pucuk jala atau pucuk jala tu, pusing kok mana apa plan tak mau jadi, melainkan kok tu juga tak apalah, kan. Kemudian mazhab yang kedua, tadi yang pertama dua mazhab ni menyatakan haram itu ketika di padang saja. Mazhab kedua, tiada harus menghadap kiblat dan memberi belakang dengan kencing dan berak sama ada padang ataupun dalam bangunan. Ada juga mazhab yang berpendapat lagu tu kan. Dia syadid sikit, dia berat. Tapi bagi mazhab Syafi'i dan Maliki mudah sikit. Mazhab yang ketiga, harus kencing berak menghadap kiblat
dan memberi belakangnya, sama ada di padang ataupun bangunan. Ni lagi kemas, no? Boleh tak? Jadi dia bila ada pendapat-pendapat mazhab lagu ni lah yang kita hari ni ada yang tak berapa mengaji, dia jadi berkeling, no? Dia jadi berkeling kan. Kita ikutlah kita umumnya. Kalau di tempat kita, kadang kita sendiri berpegang dengan mazhab apa namanya, dah Syafi'i, kita pakai Syafi'i je lah. Dan jangan kita paksa orang untuk ikut hak lain, no? Kalau kita nak amal Hambali apa semua, seorang-seorang. Dan lebih utama kita ra'i hak yang ramai. Sebab imam-imam 4 mazhab ni pun bila mereka pergi di tempat orang lain, mereka ikut mazhab di tempat tu, no? Kita hari ni tuan-tuan nak paksa orang ikut kita, tu yang jadi bercelaru habis, no? Jadi bergaduh. Kemudian mazhab yang keempat, tiada harus kencing dan berak menghadap kiblat, sama ada di padang atau dalam bangunan, dan harus memberi belakangnya di padang dan di dalam bangunan bunian. Ini jadi 4 mazhab, no? Jadi kita beramal dengan mazhab Syafi'i lah dan Maliki yang sama kedua-duanya, no? Maka semua mazhab ini ada dalil atas mazhabnya. Lihat, dia kata terbentang di dalam syarah Muslim sanalah ada hadis-hadis yang menjadi hujah kepada pendapat-pendapat ulama yang berbeza ini. Baik, masalah 60. Buang air, kencing ataupun berak di dalam bangunan. Bermula berak atau kencing dalam bangunan-bangunan, yang ni kencing atau berak di dalam kumpulan rumah-rumah kedai atau lainnya, seperti dalam bandar yang berhimpit-himpitan rumahnya, sesak, maka haruslah berak atau kencing menghadap kiblat dan membelakangkannya, kan, harus. Sebab dia ada bangunan dinding tak terbuka lagu tu. Dengan syarat hendaklah kencing dan berak dekat dinding atau pagar atau lainnya, sekira-kira jangan lebih jauh daripada 3 hasta. 3 hasta. Kita dengan dinding tu 3